Selamat tengah malam dan kita kembali sekali lagi dalam ruangan misteri jam 12. Terima kasih bagi anda yang sedang mendengar, bagi anda yang sentiasa hidupkan radio anda pada tiap-tiap malam jam 12 ni untuk bersama dengan saya Hans Ashri dalam misteri jam 12, dan terima kasih khususnya bagi anda yang tak putus kongsi cerita-cerita seram anda menerusi email ataupun WhatsApp ke 97868464. Dan malam ini saya akan mulakan dengan kisah, ya, sebuah kisah tentang gangguan yang berlaku pada seorang pendengar kita yang datangnya daripada Malaysia, dari Kuala Lumpur khususnya. Dan katanya di sini kisah ni yang nak ceritakan berlaku pada mak beliau sewaktu maknya ni mengandungkan adik beliau yang ketiga. Dan katanya di sini biasalah orang tua-tua kata selalunya anak yang pertama biasanya akan diganggu sebab darah manis. Tapi ibu saya ni diganggu ketika mengandung adik saya yang ketiga. Ceritanya macam ni. Mak dan ayah saya ni tinggal di Ampang, di Selangor, dan pada ketika itu saya ni tinggal dengan datuk saya di rumahnya, dan ayah saya ni sentiasa outstation di luar negara selama beberapa minggu. Dan bila perkara ni terjadi ni, ayah saya ni outstation selama seminggu. Nak dijadikan cerita, pada malam kejadian mak saya bersama adik saya yang kedua berada di rumah ni, diganggu ketika berada di rumah. Oleh kerana mak saya ni dia kadang-kadang ada rasa segan sikit duduk rumah berdua dengan adik saya. Dia menelefon menghubungi makcik saya, iaitu merupakan kembar beliau, untuk menemani beliau di rumah. Dikatakan di sini, ketika mereka masuk bilik nak tidur, tiba-tiba mak saya ni dengar bunyi ketukan dekat pintu. Assalamualaikum. Tiba-tiba mak saya terdengar bunyi orang bagi salam. Mak saya pun masa tu rasa pelik lah, siapa yang datang malam-malam ni dekat rumah. Untuk pengetahuan semua, rumah saya ni boleh dikatakan berada di atas kawasan bukit. Rumah teres, dan di belakang rumah saya ni merupakan kawasan hutan. Jadi malam tu selepas mak saya dengar bunyi ketukan dan bunyi orang bagi salam, dia kejutkan makcik saya dan dia beritahu apa yang berlaku. Sedang dia bercakap dengan makcik saya ni, tiba-tiba bunyi lagi ketukan di pintu. Assalamualaikum. Kali ini makcik saya pun dengar. Tiba-tiba di atas bumbung rumah saya tu berbunyi seperti ada orang yang sedang berlari di dalam, di atas bumbung rumah tu. Untuk pengetahuan semua, atas bumbung rumah saya ni dibiarkan kosong sebab papan dekat atas tu tak kuat. Kalau kami simpan barang, bumbungnya akan jatuh. Jadi yang menjadikan
membuatkan mak saya dan juga makcik saya ni merasa pelik. Siapa pula yang naik atas belai lari? Mereka toleh ke kiri. Mereka nampak adik saya yang nombor 2 tu tengah tidur. Malam tu juga mak saya ajak makcik saya dan membawa adik saya untuk balik ke rumah atuk kami di Selangor, rumah saya tinggal, untuk bermalam di situ. Bila dah sampai kat rumah atuk, mak saya diganggu sekali lagi. Tiba-tiba mak terdengar macam ada bunyi orang baling sesuatu dekat tingkap. Waktu tu mak saya berada di ruang tamu. Berkali-kali bunyi hentakan di tingkap, seolah-olah macam ada orang baling benda dekat tingkap. Makcik saya pada ketika itu memberanikan diri beliau pergi ke tingkap. Perlahan-lahan beliau selak langsir dan jenguk di luar tingkap. Dan Hans dan juga para pendengar nak tahu apa yang mak saya nampak. Makcik saya ternampak ada sosok seperti penanggal di luar rumah. Diceritakan oleh makcik saya, seolah-olah penanggal tu menghempas kepalanya di tingkap beberapa kali. Makcik saya pada ketika itu dah merasa lemah dan nak rebah ni, nak pingsan sebab depan mata ni nampak penanggal. Cuba untuk baca segala doa yang dia tahu. Dan pada keesokan hari, atuk saya ni membawa mereka untuk pergi berubat. Dan dia beritahu oleh tukang ubat tu, ini bukan apa, penanggal ni, aku rasa dia suka dengan anak kau yang nombor 3 ni. Kau tengah mengandungkan anak perempuan kan? Mak saya walhal tak beritahu pun dengan pakar tu yang mak saya ni kandung anak perempuan. Saya dan adik saya ni merupakan lelaki dan ini adalah anak perempuan pertama mak. Dikatakan mungkin si penanggal tu dia nakkan anak kau. Ibu saya pada ketika itu dinasihati untuk terus tinggal di rumah atuk sebab beliau bernasib baik bila kejadian ini berlaku, beliau dah hamil 8 bulan dan hanya tinggal sebulan sahaja lagi sebelum beliau melahirkan adik pada ketika itu. Beliau selepas itu diberitahu untuk mengikut petua untuk menyimpan peniti yang tajam dalam beg ataupun membawa peniti yang tajam itu ke mana-mana saja beliau pergi supaya makhluk-makhluk halus ni takkan ikut beliau lagi. Selepas itu dah tak ada lagi dah sebarang gangguan yang mengganggu mak saya ataupun makcik saya. Itulah kisah saya, Hans, dan terima kasih kepada semua pendengar MJ12. Sekian. Terima kasih.